Oke, sudah dan Oke, dengar tentang safety, kamu perlu ingat satu perkara, yaitu OSHA. OSHA. Maksud OSHA ini Occupational Safety and Health Act. Maksudnya Akta Pekerjaan, Keselamatan dan Kesehatan. Yaitu Akta ke-541. Oke, 541 ini maksudnya akta itu dibuat yang ke-541. Telah diwartakan pada 25 Februari 1994. Saya yakin kamu masih ingat pasal OSHA ini semua. Semua kerja terlibat dengan OSHA kecuali dua benda kerja. Apa dua benda tuh kalau masih ingat? Masih ingatkah? Dua pekerjaan yang tidak terlibat dengan OSHA. Tentara. Laut, Kapalan. Laut. Oke, betul. Baiklah. Oke, 6. Tentara dengan kapal lah, kerja-kerja kapal lah, yang tidak terlibat. Jadi selain daripada itu semua terlibat. Polis, nelayan, semua terlibat, kecuali dua pekerjaan tersebut. Oke, kita cuma bahas lalu, saya yakin kamu tahu. Jadi akta-akta ini dikuasakan oleh pelbagai agensi. Antaranya agensi yang menguatkuasakan adalah agensi Kilang dan Jentera, JKKP, Jabatan Keselamatan Kilang dan Keselamatan Kesehatan Pekerjaan. Oke. Selain OSHA, ada beberapa akta yang menguatkan akta tersebut. Tapi paling kuat OSHA. Okay? Macam cikgu pernah ajar kamu dulu. Okay? Apa-apa akta yang clash ataupun berlawanan sama OSHA, kita akan ikut OSHA. Okay? OSHA, sebab dalam OSHA tu dia ada cakap, sekiranya akta lain bertentangan, hendaklah OSHA ini diutamakan. Okay? Kita banyak akta lain. Kita ada akta Kilang dan Jentera, FMA. Kita ada akta persekitaran, environment quality, kita ada akta perlesenan, tenaga atom, ada akta petroleum, kalau elektrik, akta bekalan elektrik, kan? Jadi banyak akta kita. Dan tapi yang paling kuat OSHA, yang paling kuat lah. Dan perkara itu tujuan dia, tujuan itu menunjukkan yang jelas cara atau memberi bukti tentang kewujudan dan tanggung jawab dalam memastikan keselamatan dan kesehatan. Dalam akta OSHA ni kita akan pastikan majikan dan pekerja selamat. Itu kita punya tujuan. Ada akta 16 untuk majikan. Okay. Majikan mesti memastikan setiap pekerja selamat secara yang praktik. Macam mana dia boleh pastikan pekerja selamat, itu terpulang daripada dia punya prosedur, kan? Prosedur macam mana dengan cara yang paling baik lah. Kan? Cara paling praktik dipanggil praktik. Okay. Itu majikan. Pekerja pun macam mana? Dia ada section juga, section 32. Kan? Pekerja perlulah mengikut apa yang diutarakan oleh majikan. Kalau tidak, dua-dua boleh didenda. Okay. Bergantung kepada akta tersebut. Asal kamu masih ingat, saya pernah ajar dulu. Okay. Kehendak. Okay. Kehendak atau tuntutan berkaitan dengan undang-undang ni banyak. Kamu boleh nampak. Saya tidak mau terangkan banyak lah. Asal kamu masih ingat. Okay. Selain itu, kenyataan AMDASA. Okay. Ini adalah polisi keselamatan. Okay. Kalau kamu masuk kita punya sekolah dulu, sekarang KB, bukan sekarang lah, yang dari dulu lagi. Kamu nampak di depan signboard tu, cikgu ada letak sana poster. Polisi keselamatan. Apa polisi keselamatan ni? Dia adalah penyataan ringkas. Penyataan ringkas kepada semua guru, pelajar, pelawat, pada semua yang datang ke sekolah. Itu adalah penyataan ringkas, iaitu menyatakan keselamatan dan kesihatan mereka adalah terjamin. Okay. Kita yang nyatakan. Okay. Ini ciri-cirinya, kamu boleh nampak di slide ni. Menyatakan majikan menerima tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan. Okay. Menjelaskan tujuan, menetapkan pentingnya keselamatan, mengandungi rujukan, tidaklah bertarik. Okay. Jadi kalau di sekolah menampak, pengarah ada sign tu, buat poster tu. Perasan nggak? Ada pernah nampak? Hello. Yang mana cikgu? Di signboard tu, kalau masuk sekolah ada signboard cikgu letak sana macam frame. Pernah ada terbaca? Ada pernah kamu baca limpas kamu baca kah? Tajuknya polisi keselamatan. Tidak perasan pula cikgu. Perasaan anda apa? Nanti bulan 1 kamu limpas, kamu cek lah, kamu tengok signboard. Itu adalah tujuan pernyataan ringkas daripada pengarah kepada
orang luar. Benda nih bukan hanya ada di sekolah. Kalau kamu kerja nanti di kilang, kamu nampak tuh. Ada tuh dia punya polisi keselamatan. Kamu pergi KFC pun ada polisi keselamatan. Kamu pergi hotel pun ada polisi keselamatan. Benda nih kalau tiada boleh didenda RM5.000. Boleh didenda RM5.000. Jadi benda ni kamu perlu tahu, kan? Jadi contohlah kan, kamu diterima di kilang. Sebab cikgu dapat tahu daripada si Rezal, ada kilang di Lada tu, dia tiada benda ni. Tiada polisi keselamatan. Jadi benda ni salah. Kan? Sebab bila kamu OJT nanti, ada buku OJT kamu perlu tulis apakah polisi keselamatan kilang tersebut. Kamu sudah ada buku OJT kah sekarang? Belum lagi? Belum. Ada? Belum ah? Belum. Okey, jadi nanti kamu bila dapat buku OJT, kamu masuk kilang, kamu akan nampak tuh polisi keselamatan. Jadi kamu tulislah apa polisi keselamatan. Jadi ada beberapa kilang masih belum ada polisi keselamatan. Jadi itu adalah chance kamu, kan? Kamu masuk kilang, bagi tahu, Tuan, saya ada pengalaman keselamatan, boleh saya tolong buatkan Tuan polisi keselamatan. Kamu tolong buat, kan? Tolong buat. Inilah dia punya ciri-ciri. Kalau perlu bantuan cikgu, bagi tahu saja. Cikgu boleh bagi contoh apa yang perlu ada dalam polisi keselamatan. Jadi benda tu akan menarik minat majikan, kan? Majikan nampak kamu boleh buat, dia akan upah kamu sebagai safety officer. Kan? Kadang-kadang ada kilang masih belum ada safety officer, kan? Jadi siapa yang boleh buat, dia akan ambil sebagai safety officer. Itu adalah kamu punya kelebihan lah. Pelan-pelan kamu naik, kan? Kasih nampak sama majikan kamu ni ada something, kan? Ada sesuatu. Nanti kamu mungkin dah nampak sekarang, masuk kamu industri nanti, kamu akan nampak. Kamu akan nampak apa maksud polisi keselamatan. Next. Cikgu, ada soalan. Oh, okey. Fakrul, ya. Yang cikgu cakap tadi, polisi keselamatan kan, siapa-siapa saja boleh buat, cikgu? Siapa-siapa boleh buat. Tapi pengarah yang sign ataupun majikan. Okey. Okey, cikgu. Boleh Fakrul? Oh, untuk disahkan lah, cikgu. Betul, untuk disahkan. Maksud dia, polisi keselamatan ni ibarat pengarah tu yang buat. Tapi masalahnya pengarah-pengarah kita ni atau bos-bos kita tidak tahu macam mana caranya, kan? Jadi inilah kamu punya fungsi sebagai pekerja. Kamu tolong buat. Kamu tolong buat apa tu polisi keselamatan. Nanti cikgu akan bagi nampak lah contoh polisi keselamatan sekolah kita. Sekolah kita cikgu yang buat. Cikgu buat tapi pengarah yang sign. Sebab kita tidak layak untuk sign. Sebab yang sign mesti ketua pejabat. Pengarah kah, CEO kah. Contohlah kalau kilang IJM, pengarah manager IJM lah yang sign. Kan? Jadi contohlah kamu praktikal lah. Contohlah si Elvin kah di kilang. Tengok kilang tu belum ada polisi. Cuba kamu tanya, Tuan boleh saya tolong buat polisi? Sebab kalau tidak polisi ni, RM5.000 ni kena denda. Kan? Beritahu dia. Setiap kilang ada yang tidak tahu kena denda tu. Jadi bila JKP datang, tengok tiada polisi, dia boleh keluarkan denda. Kan? Jadi kamu sudah maklumkan awal polisi majikan boleh. Okey, Fakrul. Boleh, cikgu, boleh. Boleh ya? Okey. Teruskan. Kalau ada masalah nanti kamu di industri kamu akan nampak lebih jelas. Baru kita akan bincangkan nantilah. Kamu boleh cek cikgu kalau ada masalah. Okey, seterusnya. Okey, tentang organisasi ya. Siapa bertanggung jawab melakukan apa? Okey. Ini maksud dia tanggung jawab. Okey. Pastikan yang membuat tanggung jawab itu dia tahu tentang kerja dia. Okey. Contohlah. Arwan. Ya. Ada yang Tidak, cikgu. Okey. Maksud dia contohlah kan orang yang welder dia mesti pandai welding lah, kan? Orang yang tukang cutting mesti pandai cutting. Jadi maksud dia orang tu berkelayakan, kan? Berkelayakan untuk membuat kerja-kerja tersebut. Sebab kadang-kadang kalau di kilang, ada lain section yang bagian cutting lain. Dia pekerjaan memotong ya. Lain bagian welding lain. Welding ya. Tapi ada kilang-kilang yang kalau rojak ni itu yang dah siok lah.
dialah cutting, dialah fitter, dialah welder, dialah semua. Itu tempat kerja yang kurang baik lah sebenarnya. Kalau tidak pengkhususan kerja yang baik, dia perlu ada pengkhususan. Paling sebagai contoh offshore atau onshore. Offshore atau onshore, kerja kamu itu saja. Kamu tidak akan campur tangan hal orang lain. Untuk kamu welder, memang kamu welder. Kamu tidak akan pegang disk-cutter. Kamu tidak akan pegang benda-benda lain. Tangga atau apa. Kerja kamu itu saja. Kan? Tapi kalau kamu di kilang sawit, kemungkinan besar kamulah semua. Kan? Kamulah semua disuruh. Kan? Jadi itu tidak apalah. Pelan-pelan lah kan. Pelan-pelan kamu masuk sawit dulu. Lepas tu ada peluang pergi onshore lah. Seterusnya susunan. Ini tentang penyusunan untuk latihan. Jadi kalau kamu ada jawatan sebagai safety nanti, suatu hari nanti, safety ini bertindak sebagai memastikan setiap orang tu ada training. Walaupun benda tu dia tahu. Contohlah, bagian boiler. Bagian boiler ni cikgu Mak yang pakar ni. Boiler. Memang kerja kamu boiler hari-hari. Tapi setiap 6 bulan, kamu perlu training dia. Masih refresh. Buat training 1 hari. Hari ini kita cuti, maintenance, kita training. Bagi orang baru. Ada pekerja baru kan, bagi training. Sebelum dia masuk kerja boiler, bagi training dulu. Apa yang dia buat, apa dia faham, apa dia boleh buat. Training. Hasil training tu didokumentasikan. Itu bukti. Bukti kamu pernah buat training. Sebab palis-palis dia kemalangan. JKP datang. Kenapa si A ni kemalangan? Kamu ada bagi training kah? Ada bukti ya? Ada bukti bergambar. Ada bukti dia sign, dia telah menghadiri training. Jadi kamu selamat. Jadi palis-palis kamu tidak buat training, kamu boleh disalahkan sebagai majikan ataupun sebagai safety officer. Pastikan juga skim sumbangan. Pastikan orang ada perkeso. Kalau cikgu sangat marah kalau kamu kerja, kamu tidak perkeso atau kali beli SP, itu salah. Kan salah. Jadi pastikan kamu kerja, kamu ada semuanya. Tanya bos kamu, mana sokso saya, kamu punya hak. Prosedur laporan, ini kamu kena belajar macam mana buat prosedur laporan penyiasatan kemalangan. Sebab setiap kilang dia akan ada agensi dia akan ada agensi keselamatan. Setiap tu bisa akan lantik. Ini bahagian penyiasat, ini bahagian apa, dia akan lantik. Nanti kamu masuk, kamu akan nampak tu. Mungkin kamu tidak masuk di safety officer, kamu akan dari bawah. Sebagai pegawai insiden kah, pegawai ini kah, jaga ini kah. Tapi pelan-pelan, lama-lama kamu boleh naik lah. Ini akan masa kecemasan. Sekali kecemasan, apa perlu buat? Sedangkan sekolah-sekolah senang. Sekolah tinggal tekan loceng. Tapi kalau di tempat kilang, apa perlu buat? Siapa kita perlu bagi tahu? Supaya tindakan itu lebih cepat. Lain tindakan, lain tuntutan. Ini kamu boleh baca sendiri. Tugas-tugas majikan. Ini majikan punya tugas. Memberitahu kepada semua pekerja tentang dasar keselamatan. Itulah setiap pagi. Kalau di sawit, jam 7 pagi mereka akan berkumpul buat briefing. Taklimat keselamatan dipanggil. Taklimat keselamatan. Itu juga di construction. Jam 7 pagi berkumpul semua. Safety officer akan bagi tahu. Walaupun benda itu benda yang sama. Hari-hari diulang. Tapi kena itu wajib. Kena diulang setiap hari. Pakai PPE, pakai earplug, pastikan semua betul pakaian lengkap, baju takin. Itu dia punya prosedur lah. Kasut safety semua, pastikan semua cek. Tidak. Sebab kemalangan bila-bila masa boleh berlaku. Kiranya majikan mengingkari, denda adalah 5.000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya. Ini adalah akta OSHA yang paling basic. Masalah dengan akta OSHA ini berdendanya terlalu murah. Paling mahal pun 50.000 saja akta OSHA. Itu kalau ada kematian. Kalau tidak kematian, dendanya 5.000 saja. Jadi kilang-kilang ini kadang-kadang sangat 5.000 ini biarlah orang bayar. Itulah kenapa kerajaan akan menaik taraf OSHA ini. Mungkin dendanya akan dinaik tarafkan. Tapi boleh? Boleh ada persoalan? Boleh. Tak lama lagi. Bahaya-bahaya tempat kerja. Kita sudah pernah belajar hazard. Apa ni hazard? Hazard ni adalah punca berlakunya suatu kecederaan. Licin, tempat tinggi, kan? Jadi hazard ni boleh dibagi kepada beberapa. Ada kimia, fizikal,
biological, ergonomik, psikososial. Oke, Cuman cikgu pernah cerita dulu. Psikososial ni contohnya bergaduh tempat kerja lah kan. Bagian psycho, maksudnya bukan physical, dia bagian mental. Ha? Kamu pergi kerja susah hati sebab kena bully. Bully adalah contoh psikososial, kan? Ataupun dadah, penyalahgunaan dadah, tekanan, alkohol. Kalau perempuan gangguan seksual, kan? Hari-hari kena kena aurat. Dia mendatangkan psikososial ataupun keganasan. Datang kerja kena bully, datang kerja kena ugut. Kau jangan terlampau rajin. Jadi itu adalah hazard. Jadi itu adalah contoh-contohnya. Maksud dia adalah punca. Kamu tengok di slide ni. Jadi ada beberapa keadaan tidak selamat. Punca bahaya ni kekemasan, pengaliran udara, reka bentuk, tidak diadang. Diadang ni maksud dia pemagaran. Contohnya grind itulah. Contohnya si sapi ke tadi. Tajuk dia grinder. Pastikan ada menghadang grinder tu. Kalau tidak, itu adalah perbuatan yang tidak selamat. Perbuatan berbahaya. Ada beberapa ni kamu boleh baca sendiri. Ini adalah dia punya checklist. Analisis hazard. Ini beginilah yang cikgu mau kamu buat untuk kamu punya tugasan. Adakah terdapat bahan di atas lantai yang boleh menyebabkan pekerja tersadung? Adakah pencahayaan mencukupi? Cikgu mau kamu buat begini. Untuk bahagian tugasan pertama. Bagian checklist tersebut. Adakah terdapat apa-apa hazard? Adakah perkakas tersebut perlu dibaiki? Cikgu mau kamu buat persoalan. Lepas tu yes atau no. Itu saja checklistnya. Okey, jadi seterusnya. Peranan majikan. Peranan majikan dalam pencegahan kemalangan. Seksi 15, seksi 16 ni adalah peranan majikan. Dia perlu follow. Kalau tidak, denda dia hingga RM50,000. Itu saya cerita tanggungjawab majikan. Benda-benda ni kamu perlu baca. Tidak perlu hafal, dia faham. Yang penting faham. Untuk ada soalan. Bila masa company tu perlu ada jawatan kuasa safety? Jawapan dia. Kamu tengok kalau cikgu kamu nampak cikgu punya slide ni, cikgu punya mouse. Company tu perlu 40 orang atau lebih. Jadi sekolah kita perlu ke tidak? Perlukah sekolah kita ada jawatan kuasa safety? Perlu cikgu. Okey. Perlu. Betul lah, perlu sebab sekolah kita, cikgu kita pun ada 60 orang lebih cikgu. Dia tengok pekerja. Contohlah kamu kerja di kilang sawit. Kamu masuk kerja, tengok pekerjanya lebih daripada 40 orang. Perlu ada jawatan kuasa keselamatan. Tapi contohlah, siapa kerja di bengkel kereta. Ada 5 orang je. Perlu ke buat? Ada 5 orang pekerja. Perlu buat jawatan kuasa keselamatan nggak? Nggak perlu nggak lebih 40 kan cikgu? Okey, betul. Nggak perlu. Nggak perlu ada jawatan kuasa keselamatan. Tapi perlu ada safety juga. Safety officer juga perlu ada. Tapi dia punya dia tidak panggil safety officer, dia cuma panggil OS coordinator. Safety ni jawatan dia. Sambil cikgu ajar ni, cikgu terangkan. Safety ni ada 3 jawatan. Jawatan pertama, OS coordinator. OS coordinator ni kalau kamu harga lesen dia dalam RM400. Nanti cikgu akan share siapa yang ada rezeki lebih kan, time-time sekarang. Sekarang ada kursus online. Nama dia OS Coordinator. Bila kamu ada lesson ni, kamu boleh kerja di bahagian industri yang kecil. Dipanggil IKS, industri kecil dan sederhana. Kamu boleh kerja tempat-tempat yang kurang bahaya sebagai safety, tapi bukan sebagai safety officer. Dipanggil OS Coordinator. Penyelia keselamatan. Kamu dipanggil. Contohlah di Bataras, contoh di kilang beras, kan? Industri yang tidak besar, kan? Contohlah di sel minyak. Kamu boleh guna lesen ni, kan? Upgrade sikit, kita panggil triple S atau Site Safety Supervisor. Ini diperlukan dalam pembinaan. Industri pembinaan kita tidak perlu OS Coordinator. Kita perlu yang lebih tinggi sikit.
dipanggil SSS, Triple S, Site Safety Supervisor. Sebab kenapa kita perluan Triple S? Sebab dia punya kemahiran lebih kepada pembinaan. Jadi, okey, Triple S ni sesuai ke masuk kerja di kilang? Sesuai. Tetapi bila kilang tersebut mempunyai pekerja lebih dari 500 orang, 500 orang, ataupun keuntungan dia punya kewangan ataupun dia punya bisnes melebihi daripada 10 juta, dia tidak perlukan Triple S sudah. Dia perlukan Safety Officer. Triple S, nama lesen dia dipanggil Yellow Book. Safety Officer, dia punya lesen dipanggil Green Book. Jadi tiga orang pun boleh nampak. Green Book untuk kilang-kilang ataupun organisasi ataupun kerja-kerja yang berat, oil and gas, onshore, offshore, kilang sawit, kerja-kerja yang besar, kan? Triple S untuk pembinaan, OS Coordinator untuk industri kecil dan sederhana. Jadi ada 3. Jadi peluang safety ini sangat besar sebenarnya. So cikgu selalu kasih nampak kamu peluang-peluang ni supaya kamu boleh rebut, kan? InsyaAllah kamu ada peluang, kamu boleh ambil. Ada 3 ruang, 3 peringkat. Kamu boleh pilih mana kamu mau berminat. Okey. Tadi peranan majikan, sekarang peranan pekerja. Fakta 24. Pekerja-pekerja perlu memberi perhatian terhadap diri masing-masing. Okay? Walaupun kamu tidak boleh buat perkara yang boleh menimbulkan kemalangan terhadap diri kamu sendiri. Sudahlah kamu timbulkan kemalangan, kamu akan kena denda lagi ya. Denda dia sehingga RM50,000 juga ni. Minimum RM5,000, maksimum RM50,000. Okay, saya mau habiskan ni. Apa lagi? Program keselamatan. Program keselamatan. Jadi macam kita pernah buat dulu kan? Kita pernah buat Minggu OS dulu kan? Minggu OS si Anap pernah buat, kamu pun pernah buat. Program-program tersebut sebenarnya dibuat untuk memberi kesedaran kepada orang lain, orang ramai. Jadi kamu sudah ada pengalaman. Bila kamu masuk kilang, kamu yang buat program tersebut. Kan? Contoh hari Sabtu buat Minggu OS. Setiap pekerja perlu buat program-program macam memadam kebakaran. Kan? Benda-benda tersebut adalah dipanggil promosi. Kita promosi kepada pelajar, kalau sekolah pelajar lah. Kalau kilang pekerja. Kan? Promosi kepada pekerja bagaimana mau kesedaran terhadap keselamatan dan kesihatan. Okay? Bukan secara keselamatan, tetapi juga kesihatan. Okay? Contoh dia, contoh bahagian enjin. Di kilang dia ada satu bilik dipanggil engine room. Okay? Orang yang di engine room tu tidak boleh lebih daripada beberapa jam tu dalam sana. Dia perlu keluar berganti. Kalau tidak pendengaran dia boleh rosak. Kan? Jadi siapa yang pantau ni? Kalau bos, dia di dalam bilik siap, dia dah nampak. Inilah kamu punya safety officer lah ya, bertindak untuk mencek, memeriksa pekerja-pekerja tersebut. Boleh? Boleh sangat ni? Boleh cikgu, boleh. Boleh? Okey. Akhir sekali program sudah. Pencegahan, okey, ini pencegahan, ini kamu boleh baca. Ada 2 kemalangan boleh berlaku. Ada 2 saja. Pertama, unsafe act. Kedua, unsafe condition. Okay. Pertama, sebab tindakan. Kedua, sebabkan tempat. Okay. Contoh, sebab lalai. Okay. Si A ni lalai, kemalangan. Yang si B ni tidak lalai, dia sangat prihatin. Tapi tempat tu licin. Dua-dua kemalangan. Okay. Jadi, punca kemalangan 2 saja. Sebabkan unsafe act, tindakan yang lalai. Kedua, tempat tu. Jadi macam mana pun kita menjaga-jaga kalau tempat tu tidak okey, kemalangan juga. Contohlah macam jalan raya lah. Okay. Kalau jalan raya ni ada 3. Okay, safety ada panggil 3. Satu unsafe act, kedua unsafe condition, satu lagi ketentuan Tuhan. Macam mana kita mau jaga pun kita punya kereta kan? Condition okey, jalan raya cantik kan? Tidak lalai. Kita tidak mengantuk, kita memandu okey. Tapi banjir kan?
pokok jatuh kan, tanah runtuh, itu bukan unsafe condition, dia ketentuan Tuhan lah, dia masuk yang ketiga kan, dia masuk poin ketiga yang tidak boleh dielak kan, itu tidak boleh tidak boleh pertikai lah kan. Tapi yang apa yang kita boleh buat dua nih, tindakan tidak selamat kita boleh elakkan. Kedua, keadaan kerja yang tidak selamat, pastikan itulah namanya kita panggil kita housekeeping. Pastikan tempat tersebut adalah bersih. So, kebanyakan unsafe condition ini gara-gara kebersihan. Kejap Oke, jadi terusnya tentang pengusaha risiko kebakaran. Oke, simbol-simbol nih, tempat yang ada bahan kimia kamu perlu letak poster. Kalau tidak, kamu boleh kena denda. Contohlah ada sini ya, Spakrul kalau lepas ini kerja di bagian makmal kan, mesti tahu tentang poster-poster. Mana bahan guna terbakar, letak poster. Kalau tidak, datang audit, kamu boleh didenda. Lepas tu, yang lain-lain tu kamu boleh baca sendiri tentang pengurusan risiko suhu tinggi. Ya, suhu tinggi macam mana cara dia. Jaket pun kena tebal. Lepas tu tentang hazard mechanical. Mechanical ni benda yang bergerak lah kan. Contoh dia cutting kan. Macam mana cara-cara kita mengelakkan daripada kemalangan di hazard mechanical. Dan yang lain-lain, langkah-langkah kawalan ni, laluan keluar dan masuk adalah selamat. Kena ditanda, tidak boleh keluar tempat ini, masuk tempat ini, tidak teratur. Pasti itulah kalau betul-betul satu bilik tu dia perlu ada 2 pintu. Di mana-mana benda pun, tempat pun, bilik kah, kilang kah, dia wajib ada 2 pintu. Kenapa? Kalau satu pintu, bomba tidak akan luluskan dia punya OC ataupun dia punya keselamatan bangunan tersebut. Sebab kalau satu pintu, kalau pintu tu kamu keluar, pintu tu kamu masuk, tiba-tiba pintu tu juga ada kebakaran, kamu tidak akan selamat. Jadi apa-apa benda pun, rumah sendiri pun ada 2 pintu sepatutnya, rumah depan dan belakang. Bukan saja tu dibuat rumah 2 pintu, memang wajib boleh bomba supaya ada laluan keluar alternatif. Kalau satu laluan keluar bakar, satu boleh selamat. Ya, air sekali risiko sinaran. Ini bagian atom-atom lah kan. Pastikan kalau bagian X-ray itu jangan terlalu terdedah kan, dia boleh merosakkan sel-sel kita. Dan juga bagian atom tu kita ada dia punya akta tersendiri, pakaian tersendiri kan, sebab atom ni ataupun boleh mengakibatkan kanser kan. Dia punya sinaran radioaktif tu itu boleh mengakibatkan kanser. Itu yang kita mau elakkan lah. Ada 2. So, kita selesai ya. Cikgu mau tanya. Pendedahan, boleh nampak nih di slide nih, pendedahan akut dan pendedahan kronik. Boleh. Ini adalah bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggris dia acute. Acute ini penyakit. Acute dan kronik. Apa beza dia? Ini penyakit nih. Apa beza penyakit acute dan penyakit kronik? Ada yang boleh jawab? Satu dalam masa singkat, yang satu dalam tempo masa yang panjang. Betul. Cuma kalau untuk kamu mudah paham begini ya, mudah paham. Contoh ini paris-paris lah. Kita jauhkan, contohlah. Si A ini bagi tahu. Kamu tahu kok si B ini? Dia sakit kronik. Maksud dia, si B ini dia sudah lama sakit. Berbeza pula si A ini bilang, kau tahu kok si B kemarin meninggal. Kenapa? Sakit kronik pada sakit jantung. Itu pernyataan yang salah. Bila penyakit jantung yang tiba-tiba, kita panggil acute. Acute ini adalah tiba-tiba sudah berlaku. Contohlah, si A ini meninggal sebab koma. Koma sudah selama setahun. Itu kita panggil bukan acute, kita panggil kronik. Sebab dia sudah lama. Dia sudah lama sakit, baru dia meninggal. Tapi kalau si B ini sihat 5 hari nih. 5 hari ini sihat. Tiba-tiba kemarin jatuh, terus meninggal. Kita panggil dia acute. Kan?
serta merta, kan dia tidak mengalami sakitnya panjang, dia terus sakit ataupun terus meninggal lah. Jadi itu beza dia, akut dengan kronik. Kan jadi ini perkataan-perkataan yang term yang spesifik yang kamu perlu tahu. Ya, saya itu saja. Ada soalan sebelum kita bersurai? Boleh minta kan cikgu anu slide tuh cikgu. Boleh. Cikgu akan bagi dalam Google Classroom lepas ni. Slide, tugasan, dan yang lain-lain. Oke cikgu. Oke, cikgu. Sini si Eliza ke? Macam tidak kan? Eliza? Si Leza tiada sama sepekan. Eliza tidak? Oke, tidak apa. Nanti cikgu akan post dalam grup lah apa benda ni. Dan jadi tidak salah nah tentang ni. Cikgu rasa kamu pun tidak masalah kan safety. Cuma perlu baca-baca. Minggu depan hari Rabu kita akan belajar bab 6. Lepas kita bab 6 tu kita akan buat kelas apa? Kita akan buat kelas tengoklah pagi atau malam. Terus cikgu akan bagi kuis. Kan kamu boleh buat, cikgu bagi masa kamu 1 hari lah. Kan hari Kamis kena antara. Buat kuis, antar amali, selesai. Khusus kita telah selesai pada semester ini. Kan? Jadi ke sekolah, cikgu kamu akan masuk kelas cikgu Harun ataupun kelas cikgu mana-mana yang belum siap lah. PTA kan? PTA belum siap lagi. Jadi kelas kita insya Allah tidak masalah. Kita akan selesai pada minggu hadapan lah. Oke, ada apa-apa lagi sebelum kita bersurai? Tiada cikgu. Tiada Tidak cikgu. apa-apa. Terima kasih kerana meluangkan masa. Kita jumpa minggu hadapan. Tolong tengok-tengok grup Classroom. Nota dan tugasan cikgu akan letak di sana. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih semua.